Salam sejahtera kepada Dr. Tara dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan BMC draft report kami. Kumpulan kami terdiri daripada Abdullah Azam, Amira Nur Sakina, Jane April, Limi Jin yaitu saya, Nurul Shah Huda, Siti Marina, Veron Lin Airin, dan juga Warren Jalil. Selepas perbincangan, industri yang kami pilih adalah industri makanan dan minuman. Terdapat dua produk yang kami telah putuskan, yaitu produk pertama aiskrim batang yang kami akan hasilkan sendiri, dan juga nugget, di mana kami akan beli nugget sedia ada dan resell kepada target consumer kami. Kami telah membuat keputusan untuk menentukan brand kami sebagai Sweet Bites, dan slogan kami adalah All It Takes is a Little Sweetness to Make Life Better. Seterusnya adalah carta organisasi bagi Sweet Bites. Sweet Bites diketuai oleh CEO yaitu Abdullah Azam, seterusnya diikuti oleh Financial yaitu Limi Jin, Warren Jalil dan Veron Lin Airin di bawah Production Team, Nurul Shah Huda dan Amira Nur Sakina di bawah Marketing Team, dan seterusnya adalah Jane April dan Siti Marina di bawah Service Team. Pembentangan ini akan diteruskan kepada 9 elemen BMC. Seterusnya ialah aktiviti utama. Aktiviti utama ini ialah proses-proses yang terlibat dalam perniagaan kami. Aktiviti pertama ialah membeli barangan mentah dan alatan yang diperlukan seperti susu cair, susu pekat, gula, tepung jagung, esen vanila, plastik aiskrim bagi produk pertama kami iaitu aiskrim. Dan bagi nougat, kami akan membeli nougat dalam kuantiti yang banyak atau secara borong yang sudah sedia ada dijual di pasaran dan plastik bag untuk repackage nougat kami. Aktiviti kedua ialah proses penghasilan produk. Produk aiskrim batang sahaja yang memerlukan aktiviti ini dilakukan, manakala nougat tidak perlu kerana sudah sedia siap. Penghasilan aiskrim melibatkan pembancuhan bahan-bahan dan penyejuk bekuan aiskrim tersebut. Seterusnya ialah aktiviti pembungkusan atau pembungkusan semula. Bagi aiskrim batang, kami akan melakukan pembungkusan aiskrim dalam plastik aiskrim. Bagi nougat pula, kami akan melakukan pembungkusan semula atau repackage dalam plastik bag yang baru. Seterusnya, aktiviti promosi yang melibatkan usaha menghebah-hebahkan produk ini kepada target customer dan orang ramai. Ini boleh dilakukan secara fizikal dan lebih berkesan secara atas talian, iaitu melalui platform sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Aktiviti menjual adalah aktiviti yang menyusul selepas itu. Produk kami akan dijual kepada pelanggan setelah menerima tempahan. Dan yang terakhir ialah aktiviti penghantaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Tara dan rakan-rakan yang dikasih sekalian. Saya, Nurul Shah Huda binti Esman, yang memegang portfolio sebagai individu yang bertanggungjawab dalam bahagian pemasaran di syarikat kami, iaitu Sweet Bites Corporation. Okey, perkara yang pertama yang dibentangkan adalah sumber utama. Sumber utama terdiri daripada 4 elemen yang akan saya explain satu persatu. Okey, first and foremost adalah modal. Anggaran modal yang akan kami gunakan untuk membeli barangan adalah sebanyak 400. RM400 ini kami peroleh hasil daripada pungutan bayaran dari setiap individu dari syarikat kami, iaitu sebanyak RM50 Malaysia bagi seorang. Jadi keseluruhan RM400 akan digunakan untuk membeli barang jualan seperti aiskrim, nugget yang sudah siap dibuat, pelekat hiasan dan beberapa lagi barang-barang yang diperlukan untuk memasarkan produk kami. Elemen yang kedua adalah peniaga, iaitu dengan nama lain adalah individu-individu yang penting yang menjayakan syarikat ini. Dalam Sweet Bites Corporation, kami bekerjasama dengan seramai 8 orang pelajar. Dari 8 orang ini, setiap satunya memegang peranan yang penting dalam organisasi syarikat seperti Abdullah Azam sebagai CEO kami, Limi Jin sebagai pengurus keuangan, Amira Sakina sebagai pembantu pengurus pemasaran, dan banyak lagi. Yang mana fokus utama syarikat kami adalah keuntungan. Elemen yang ketiga pula adalah alatan-alatan yang diperlukan. Alatan yang kami perlukan antaranya seperti plastik, pelekat, kotak sejuk mudah alip, pembungkusan, mesin pencetak, pisau untuk memotong buah-buahan, dan meja jualan. Sementara elemen terakhir yang kami perlu adalah pengangkutan. Kami perlu mempunyai pengangkutan untuk menjalankan perniagaan ini. Hal ini kerana kami memerlukan kenderaan untuk menjalankan sesi cash on delivery atau COD serta untuk mengangkut bahan-bahan berniaga ke lokasi berniaga. Maka dengan itu kami menetapkan untuk menggunakan kenderaan seperti motor, kereta, seperti motor untuk COD dan kereta untuk mengangkut bahan-bahan jualan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya yang lain. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada Puan Tara. Nama saya Jane April Teo dan sekarang saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami kepada bahagian perhubungan pelanggan atau dikenali sebagai Customer Relationship. Perhubungan pelanggan merupakan bahagian yang merujuk kepada hubungan yang diterapkan antara pelanggan dengan organisasi perniagaan. Aspek ini juga amat penting dalam sesebuah perniagaan kerana ia bertujuan untuk mendapatkan dan mengekalkan pelanggan tersebut dalam perniagaan mereka. Hal ini dengan harapan hasil jualan mereka akan bertambah secara berlarutan. Di sini, kumpulan kami telah mencadangkan beberapa langkah untuk mengekalkan perhubungan pelanggan yang baik dalam perniagaan kami. Iaitu yang pertama, melalui mengaplikasikan penggunaan Heart Loyalty. Heart Loyalty merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menarik minat pelanggan agar mereka terus kekal dan setia dalam sesebuah perniagaan. Dengan adanya Heart Loyalty ini, para pelanggan akan lebih teruja dan cenderung untuk membeli jualan kumpulan kami secara berulang kali dengan harapan mereka akan peroleh tawaran yang ditawarkan oleh kumpulan kami seperti aiskrim atau nugget secara percuma. Seterusnya ialah melalui aktiviti cabutan bertuah. Aktiviti cabutan bertuah ini akan ditawarkan kepada para pelanggan yang telah membuat pembelian sebanyak 5 barang dan ke atas, di mana mereka akan ditawarkan untuk memenangi hadiah yang lebih menarik. Hal ini akan mendorong para pelanggan untuk membeli dengan lebih banyak dalam perniagaan kumpulan kami. Terakhir sekali ialah melalui pemberian voucher diskaun. Voucher diskaun ini akan diaplikasikan kepada para pelanggan yang telah membuat pembelian pada kali kedua, di mana para pelanggan akan lebih seronok apabila mereka dapat membeli barangan kami pada harga yang lebih murah. Dengan ini akan membantu mereka untuk sentiasa menyokong dan kekal dalam perniagaan kami. Salam sejahtera kepada Dr. Tara dan rakan-rakan sekalian.
Saya, Veralyn Irene Anak Joseph, akan membentangkan elemen BMC seterusnya, iaitu saluran pemasaran. Yang pertama, kami akan mempromosikan jualan kami melalui sosial media yang terpilih seperti Telegram, WhatsApp, dan Instagram. Yang kedua, kami juga menawarkan perkhidmatan penghantaran makanan atau COD, Cash on Delivery, bagi memudahkan para pelanggan. Kami juga menyediakan perkhidmatan self-pick-up di mana para pelanggan boleh mengambil sendiri jualan tersebut di tempat yang telah dipersetujui. Yang terakhir, para pelanggan boleh juga membeli jualan kami secara langsung ataupun walk-in di gerai kami yang akan kami buka pada minggu ke-9 dan minggu ke-10 di UMS. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, elemen yang seterusnya adalah struktur kos. Bagi struktur kos, terdapat 3 item yang telah dikenal pasti, yaitu item yang pertama, duit minyak petrol di mana diperlukan untuk COD dan juga ketika kami keluar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Item yang kedua adalah pos bahan mentah dan bekalan seperti susu cair, susu pekat, buah-buahan, coklat, biskut, plastik, es krim batang yang diperlukan untuk menghasilkan es krim batang kami. Nugget sedia jual untuk kami resell dan juga pembungkusan untuk kedua-dua produk kami. Item yang ketiga adalah cetakan, di mana sebarang cetakan yang diperlukan sepanjang bisnis kami dijalankan. Itu sahaja bagi struktur kos. Hello, saya sekali lagi dan sekarang saya akan membentangkan mengenai aliran pendapatan. Aliran pendapatan merupakan pendapatan atau jana yang diperoleh daripada sesebuah perniagaan. Terdapat 2 aliran pendapatan yang dapat dijalankan dalam perniagaan kumpulan kami, iaitu yang pertama ialah melalui jualan dan yang kedua ialah cash on delivery. Yang pertama ialah melalui jualan. Jualan di sini merujuk kepada jualan barangan yang akan ditawarkan oleh kumpulan kami, iaitu ais krim batang dan nuga, di mana secara jelasnya kedua-dua barangan ini dapat merangsang terhadap kemasukan pendapatan terhadap perniagaan kami nanti. Aliran pendapatan yang kedua ialah melalui cash on delivery atau lebih dikenali sebagai COD. COD merupakan perkhidmatan penghantaran barang dari satu kawasan ke kawasan yang lain, di mana bayaran yang diperoleh daripada servis penghantaran ini juga turut akan menyumbang sebagai hasil pendapatan perniagaan untuk kumpulan kami. Saya juga ingin menyatakan bahawa segala pembayaran bagi perniagaan kumpulan kami boleh dilaksanakan melalui wang, transaksi online, QR Pay dan juga e-wallet, iaitu Boost dan Touch 'n Go. Sekian itu saja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, sekarang saya akan menerangkan tentang tawaran nilai. Hari ini saya akan menerangkan tentang tawaran nilai bagi produk yang kami pasarkan. Pertama, kami akan menjual ais krim batang dan nugget coklat. Jadi, kami akan menawarkan pelbagai perisa ais krim batang atau lebih dikenali sebagai ais krim Malaysia, ais krim potong dan sebagainya. Oleh itu, dengan kami menawarkan pelbagai perisa, pembeli atau pelajar dapat memilih atau membeli mengikut cita rasa masing-masing. Dan kami juga menyediakan menu tambahan iaitu nugget coklat dan ia adalah sebagai makanan sampingan kepada kami punya jualan utama iaitu ais krim batang. Yes. Seterusnya kita akan fokus kepada pencuci mulut yang kami jualkan ni. Ia dapat dibawa ke mana-mana sahaja. Maksudnya ia adalah berbentuk carry on, mudah dibawa dan pembeli juga mudah untuk menjamu selera. Tidak perlu memerlukan langkah-langkah tambahan untuk menyediakan makanan ini bagi menjamu selera. Yes. Dan yang terakhir ialah harga ais krim batang ini dan harga nugget coklat itu adalah harga mampu milik dan berpatutan atau berbaloi kepada sasaran pembeli kami. Kerana harga yang kami letakkan mengikut bahan mentah yang telah ditetapkan di pasaran. Jadi kami tidak boleh meletakkan harga yang terlalu murah dan terlalu mahal. Dan insyaAllah kami akan mencuba menyediakan servis yang terbaik dan memberikan kualiti yang terbaik kepada makanan yang kami akan jual. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera, nama saya Warren Jalil Anaipit dan saya akan membentangkan berkaitan dengan analisis pesaing. Ada 4 perkara utama yang berkaitan dengan analisis pesaing yang membezakan kami dengan pesaing-pesaing yang lain. Yang pertama, harga yang kami tawarkan lebih murah dan juga berpatutan. Lepas itu, kedua, kami mempunyai pilihan perisa yang pelbagai dan beraneka untuk dipilih oleh para pengguna. Dan yang ketiga, platform yang kami gunakan untuk penghantaran juga lebih sistematik dan juga memudahkan pengguna seperti penggunaan cash on delivery COD dan juga secara door selling iaitu penghantaran langsung kepada pengguna. Dan yang ketiga, proses penempahan kami juga lebih mudah dan cepat. Kami menggunakan Telegram, WhatsApp dan juga Google Form untuk mengambil tempahan daripada pelanggan. Okey, untuk key partners, kami ada beberapa key partners dan kebanyakannya berada di 1B seperti Survey, EcoShop, Shopee, ABC Store. Dan untuk produk nugget, kami mengambil key partners di Centrepoint. Key partners inilah yang akan membekalkan kami dengan kami punya bahan-bahan untuk produk kami, bahan-bahan untuk jualan kami. Okey, itu untuk key partners. Oleh kerana terdapat risiko yang mungkin dihadapi dalam menjalankan perniagaan ini, kami telah menyediakan pelan kontingensi atau pelan sandaran. Produk yang dipilih bagi pelan sandaran ini juga masih dalam kumpulan ataupun range produk makanan dan minuman, iaitu kami akan memilih produk air balang.
Air balang adalah produk yang sinonim yang diniagakan di kawasan universiti, terutamanya di tamu gadang atau di kafe-kafe kediaman universiti. Dengan menjual air balang di tempat-tempat ini, dapat memberi lagi variasi air balang yang sedia ada di tempat itu. Itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.